Nama saya Dr. Oswald Esat Igau, mantan pensyarah di Fakulti Perniagaan Ekonomi Universiti Malaysia Sabah. Mengenai dengan isu politik semasa di negara kita Malaysia ini, terdapat isu yang begitu kencang sedang bertiup, sama ada di peringkat persekutuan dan juga peringkat negeri. Pertama sekali kita bincang isu berkaitan dengan persekutuan, di mana sejak kekalahan Barisan Nasional pada PRU 14, di mana Kerajaan Pakatan Harapan telah mengambil alih tampuk pemerintahan, dan selepas itu pula maka diganti pula dengan kerajaan baru, yaitu Perikatan Nasional PN, sehingga kini desas-desus mengatakan bahawa PH dengan tim di antara Tun M dengan Anwar Ibrahim sedang berusaha untuk mengambil alih tampuk pemerintahan di peringkat persekutuan. Jadi ini adalah antara isu yang amat menarik yang mendapat perhatian oleh masyarakat di seluruh Malaysia, sama di dalam ataupun di luar negara. Mengenai dengan isu ini, karena mungkin masyarakat agak tertekan ataupun dihidangkan dengan pelbagai berita mengenai dengan krisis ini, boleh dikatakan krisis, pelbagai reaksi masyarakat, seperti kita dengar slogan yang mengatakan bahwa kerajaan pintu belakang, kerajaan tebuk atap. Ada juga kedengaran dalam bahasa dusun apa itu yang dikatakan kerajaan Nourias. So itu antara reaksi masyarakat tentang politik di peringkat persekutuan. Manakala di perjanjian di mana terdapat 2 YB daripada APCO telah meninggalkan parti, so desas-desus tentang usaha untuk mengambil alih tampuk pemerintahan Kerajaan Negeri Sabah ini sangat kelihatan sekali. Bermula dengan pembebasan bekas Ketua Menteri Sabah yang lama, yaitu Musa Aman, daripada 46 pertuduhan kes. Maka isu ataupun angin kancang bertiup mengenai dengan peralihan kuasa, di mana berita yang diviralkan mengatakan bahawa Musa Aman is coming back. So ini telah meniupkan satu sentimen untuk mengambil alih tampuk pemerintahan Kerajaan Negeri Sabah. Dan ditambah pula dengan kenyataan akhbar yang dibuat oleh Ketua Menteri Datuk Seri Safie Apdal baru-baru ini, yang menyatakan bahawa terdapat kemungkinan sogokan wang jawatan dan projek kepada ahli-ahli yang berhormat jika mereka ingin beralih ke pihak yang lain. Setakat pada hari ini, kedudukan tampuk pemerintahan warisan APCO PH masih kukuh, di mana mereka semua ini mempunyai kursi sebanyak 41, di mana warisan mempunyai 31 kursi DUN, DAP 6, PKR 2 dan juga APCO 2. So kesemuanya adalah sebanyak 41 bilangan. Masyarakat pada masa kini dihidangkan dengan pelbagai informasi, termasuklah mengambil pertukaran kerajaan, seperti yang diviralkan dalam media sosial. Tetapi daripada apa yang kita perhatikan dan apa yang kita maklumat yang kita perolehi, dan kesemua adun masih kukuh di belakang dan memberi sokongan padu kepada Ketua Menteri yang ada sekarang, yaitu Datuk Seri Safie Apdal, dan belum ada pun tanda-tanda bahawa terutama sekali adun daripada warisan akan beralih ataupun keluar parti. Walaupun terdapat desas-desus yang mengatakan bahawa terdapat 5 YB daripada parti warisan yang akan keluar, tetapi rupanya ini hanya rumus dan tidak pun berlaku.
Dan apa yang kita perhatikan, kelima-lima mereka ini sudah menyatakan sokongan padu kepada kepimpinan Ketua Menteri yaitu Datuk Seri Safee Apdal sehingga kini. Jadi pertukaran kerajaan bagi negeri Sabah buat masa ini adalah amat tipis sekali karena satu sentimen yang baru di mana kekitaan Sabahan itu sudah menebal untuk mempertahankan hak Sabahan itu sudah menebal di kalangan ahli-ahli politik, disokong pula oleh sokongan rakyat yang begitu padu yang menyatakan bahwa melompat ataupun beralih parti itu adalah suatu perbuatan yang keji ataupun membelakangkan hak-hak Sabahan dan juga membelakangkan kepentingan rakyat. Berita ini mengejutkan di mana pada 9 hari bulan Jun 2020, seorang Menteri Kanan yang juga merupakan ahli kabinet bagi kerajaan negeri Sabah telah dimulakan siasatan oleh SPRM manakala mantan Ketua Menteri Sabah yaitu Musa Aman dilapaskan 46 kes pertuduhan. Ini seolah-olah memberi gambaran kepada masyarakat, terutama sekali para pemimpin Sabah, bahwa kalau Anda ikut bos maka Anda akan selamat. Kalau Anda melawan arus, maka Anda akan berhadapan dengan resiko. Maka inilah yang sedang berlaku dalam arena politik buat masa ini, terutama sekali yang sedang dihadapi oleh ahli politik ataupun para pemimpin politik di negeri Sabah. Saya mengikuti perkembangan kes ini melalui akhbar di mana dilaporkan pada tahun 2017 beliau pernah ditangkap oleh SPRM dan seterusnya pada Januari 2018 kali lagi beliau ditangkap oleh SPRM dalam kes yang sama, di mana pada tarik ini kerajaan masih lagi di pihak yang lama yaitu Barisan Nasional, dan parti warisan Sabah belum lagi menjadi tonggak pemerintah ataupun belum lagi menyertai sebagai pemerintah. Dan daripada kesudahannya, masyarakat melihat ini hanyalah suatu halangan kepada beliau dan juga parti untuk marah ke hadapan. Dan yang terbaru, pada 9 Jun 2020, beliau sekali lagi disiasat oleh SPRM dan sekarang dalam pertuduhan di mahkamah. Di mana pada masa ini juga parti warisan bukan berada di blok kerajaan di peringkat persekutuan, tetapi di blok pembangkang. So, masyarakat melihat ini adalah kes yang serupa, yaitu hanyalah mungkin kemungkinan besar memotifkan politik, di mana keadaannya para pemimpin persekutuan coba memberi tekanan kepada para pemimpin tempatan bagi kerajaan negeri Sabah. Berhubung dengan kes ini, terdahulu beliau pernah disiasat oleh pihak polis dan kes yang sama, tetapi dalam kes penipuan. Dan yang terbaru ini pula, beliau disiasat oleh SPRM, kes yang serupa tetapi telah beralih menjadi kes AMLA, yaitu pengubahan wang haram dan penjagaan pembiayaan keganasan. Jadi adalah sesuatu yang agak mengelirukan kepada mereka yang mengikuti kes ini seperti saya, di mana pada mulanya kes ini bermula dengan kes penipuan, kemudian menjadi kes AMLA. Jadi di sini ramai yang terkeliru sebenarnya dengan kes Datu ini. Sebagai rakyat biasa, apabila melihat kes ini yang berubah-ubah, maka terdapat sesuatu yang tidak kena.
Sekejap kes penipuan, sekejap kes AMLA. So, orang ramai tertanya-tanya sebenarnya apa yang berlaku. Sebab apabila sesuatu yang tidak konsisten tentunya ada motif lain. Kalau kita lihat buat masa ini, di mana terdapat pergolakan politik di antara kerajaan persekutuan dan juga peringkat kerajaan negeri, maka orang awam ataupun rakyat biasa secara logiknya melihat ini lebih menjurus kepada motif politik. Sebab bagi kita di negeri Sabah, ia pernah berlaku di mana dalam era zaman pemerintahan PBS, perkara yang sama juga pernah berlaku. Jadi ini hanya rakyat biasa melihat ini hanyalah sebagai satu repetition ataupun ulang tayang semula. Menurut maklumat yang didadakan oleh media, kes ini bermula apabila Risda melakukan urus niaga jual beli tanah yang terletak di Tongon, di mana pihak Risda telah melantik sebuah firma guaman yang dijadikan sebagai pemegang amanah ataupun trustee, dan firma inilah yang akan menjalankan urus niaga yang seterusnya. Firma guaman ini telah melibatkan sebuah firma lain yang menjalankan urus niaga, yang menjayakan urus niaga ini. Dan firma tersebut telah melantik syarikat yang dimiliki oleh Datu Peter Anthony untuk menjalankan kerja konsultansi. Sebagai firma konsultansi yang dilantik, sudah tentu perkara asas seperti kos pengangkutan, kos penginapan, kos buruh dan sebagainya perlu dituntut, dan sebenarnya inilah yang berlaku. Difahamkan bahwa setelah urus niaga tersebut tidak berjaya, maka pihak Risda telah menuntut kembali uang pendahuluan yang telah diamanahkan kepada pihak pemegang amanah, yaitu pegawai yang dilantik. Difahamkan juga bahwa uang tersebut telah pun dikembalikan beserta dengan faedahnya sekali. Maka sekiranya ini benar-benar terjadi seperti maklumat yang diberikan, maka tidak berlaku ataupun tidak terjadi kerugian bagi pihak Risda dan juga tidak berlaku kerugian di pihak kerajaan. Maka kesemuanya telah pun selesai. Pandangan saya tentang tuduhan yang dibuat kepada yang berhormat Datuk Peter ini sebenarnya tidak lebih daripada tujuan untuk menjatuhkan karier politik beliau, dan juga untuk melemahkan sistem pentadbiran negeri Sabah. Karena apa yang kita tahu bahwa selama ini kes-kes yang sebelum ini, contohnya yang beliau dipanggil sekarang ini pun kes lama sebenarnya, dan telah pun dibicarakan. Tetapi ialah kita tahu sekarang ini bukan saja di negeri Sabah tapi di negara kita ini krisis politik itu semakin memuncak, kegilaan berkuasa itu semakin terjadi dan nampak. Dan paling kita nampak secara jelas peralihan kuasa daripada PN. Dan disebabkan itu beberapa negeri telah pun jatuh sekarang di tangan PN. Dan juga mereka melihat bahwa Sabah ini juga harus jatuh di tangan mereka disebabkan hasil-hasil di Sabah ini terlalu banyak untuk mereka kaut balik. Jadi saya merasakan bahwa skenario politik terutama kes yang membabitkan yang berhormat Datuk Peter ini sebenarnya sengaja diada-adakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya yang ingin merampas negeri Sabah ini. Jadi bagi saya sekali lagi tekankan bahwa selagi beliau
belum disabitkan dalam mahkamah. Beliau belum disebutkan kesalahan selagi itu saya dan juga saya rasa seluruh pejuang parti warisan dan juga dalam KDM ini tidak akan kami tidak percaya dengan tuduhan-tuduhan begini, karena sebelum ini pun sebelum kita memerintah, parti warisan memerintah pun, beliau adalah orang yang menjadi sasaran kepada pemimpin-pemimpin khususnya dari Semenanjung. Jadi bagi saya selagi beliau belum disabitkan dalam mahkamah, selagi itu saya dan rekan-rekan lain tidak percayalah yang beliau ini seorang pemimpin yang korupsi ataupun yang orang bilang mementingkan kekayaan itu. Sebab kita ada proses undang-undang. Jadi kita tunggu dan lihat. Bagi saya itu. Di peringkat persekutuan, seperti yang kita ketahui bahwa parti warisan adalah di pihak pembangkang, tetapi sebagai parti pemerintah di peringkat negeri. Jadi pada masa ini, angin bertiup kencang berita mengenai mengambil alih tampuk pemerintahan di negeri Sabah oleh Perikatan Nasional ataupun PN. Dan adalah tidak mustahil para pemimpin persekutuan menggunakan apa saja kaedah untuk memberi tekanan kepada para pemimpin politik di negeri agar patuh kepada arahan mereka yang ada di persekutuan. Parti warisan sebagai tunjang utama tampuk pemerintahan kerajaan negeri Sabah sudah tentu menjadi sasaran oleh para pemimpin di peringkat persekutuan. Dalam kepimpinan parti warisan pula, gendingan para pemimpin berbilang kaum dan agama dilihat seimbang, dan inilah yang menjadi tunjang kekuatan kepada parti ini. Dalam komen netizen, sama dalam WhatsApp ataupun media sosial, sering menyebutkan bahwa gendingan mantap kepemimpinan Ketua Menteri dan pemimpin KDM, termasuklah Presiden KDM Malaysia yaitu Yang Berhormat Datuk Peter Antony, adalah penyumbang utama kepada kemantapan parti warisan. Dan kalau kita lihat dalam PRU14, gendingan Datuk Seri Shafie Apdal dan Datuk Peter Antony dilihat penyumbang kepada kejayaan parti warisan sehingga menjadi parti pemerintah pada masa kini. Faktor ini tidak mustahil menjadi sasaran oleh pihak musuh untuk menjatuhkan kerajaan masa ini. Orang bilang bila patah sayap sebelah, manakan burung boleh terbang lagi. So, mungkin itu adalah antara motif yang tersembunyi. Saya mengenal beliau ini cukup lama. Semenjak beliau belum menjadi siapa-siapa, terutama menjadi menteri, menjadi ahli politik. Dia sangat bergiat dalam kemasyarakatan. Dan beliau menerajui pertumbuhan KDM ini pun sudah lama. Jadi saya melihat beliau ini sebenarnya kalau kita tidak faham, kita akan berpandangan yang beliau ini seorang yang orang bilang sombong, tidak mesra, tidak ramah. Sebenarnya tidak. Sebab saya dulu pun semenjak berjinak-jinak mengikuti KDM ini pun saya belajar dengan sikap beliau. Yang saya sendiri pun pada awalnya saya merasakan bahwa beliau ini merupakan seorang yang sombong, tidak mesra, tetapi tanggapan saya silap. Karena saya melihat apabila saya mengikuti siri jelajah KDM yang beliau anjurkan di Merata Negeri Sabah ini, rata-rata masyarakat sangat teruja dan sangat orang bilang beliau adalah seorang pemimpin yang dari
KDM yang orang nanti-nantikan. Selain daripada pemimpin-pemimpin KDM sebelum-sebelum ini. Karena ciri-ciri yang ada sama beliau ini, pada beliau ini sebenarnya cukup simpel. Dan ada kalanya apabila beliau berucap dan menyentuh kepada kehidupan orang kampung, ada masa-masa beliau menitiskan air mata. So, bagi saya beliau ini memang berjiwa rakyat, karena bukan saya bercakap disebabkan saya Setiausaha Agung yang beliau lantik, tetapi saya bercakap atas diri saya yang saya mengenali beliau sejak beberapa lama. Jadi ciri-ciri kepada beliau ini jarang ada kepada pemimpin-pemimpin KDM yang ada sekarang. Karena beliau ini lebih mengutamakan kehidupan suku kaum KDM ini supaya ada persaingan dengan suku-suku kaum yang lain di Sabah. Sebab itu apabila beliau menjadi menteri dan masa-masa sekarang yang kita dilanda COVID ini, beliau tidak mengendahkan apa yang terjadi kepada beliau. Yang penting beliau berjalan merata tempat negeri Sabah ini, khususnya di luar bandar itu, untuk melihat sendiri apa keperluan yang boleh beliau bantu. Saya rasa dan semualah sama dengan saya, bersetuju dengan saya bahwa beliau ini merupakan bukan saja pemimpin kepada sebuah pertubuhan, tetapi beliau juga merupakan satu pemimpin yang sangat orang bilang unik. Mungkin dalam 1000 mungkin ada dia seorang yang berkepribadian sedemikian. Karena kita tahu bukan kalau dari segi kekayaan, ramai pemimpin KDM ini sebenarnya yang kaya, mungkin lebih kaya lagi daripada Datuk Peter. Tetapi lihat bantuan mereka itu tidak ada. Kalaupun ada, tetapi mesti ada perkiraan. Tapi kalau beliau ini, dia tidak perlu kau itu tidak tahu kau itu siapa, kau itu bagaimana. Yang penting apabila beliau melihat dan memikirkan bahwa ini perlu dibantu, dia bantu. Jadi saya rasa beliau ini sangat istimewa lah kepada, dan kita suku kaum KDM ini merasa beruntung lah karena beliau ada sebagai pemimpin. Tentang teman-teman yang dilemparkan kepada Yang Hormat Datuk Peter ini, sebenarnya mereka ini hanya terikut-ikut, khususnya fitnah-fitnah daripada cyber trupa pembangkang. Sebab kalau mereka ikuti perjalanan Datuk Peter dan juga pribadi Datuk Peter itu sendiri, sangat jauh bezanya daripada tomahan yang mereka lemparkan dan juga apa yang sebenarnya karakter dan juga kebaikan yang ada kepada Datuk Peter ini. Tapi saya yakin dan percaya semua ini tomahan ataupun fitnah-fitnah yang dilemparkan kepada Yang Berhormat Datuk Peter ini datangnya semua daripada politik itu semata-mata. Menjatuhkan beliau sebagai seorang pemimpin Kadazan Dusun Murut yang sangat prihatin, yang sangat terkenal sekarang ini. Dan juga seorang pemimpin politik yang lantang bersuara. Maka itu pihak lawan menggunakan cyber trooper ini untuk menghasut rakyat dengan mengada-adakan cerita, dengan menuduh. Ada kala beliau diaibkan dengan cerita-cerita yang sebenarnya tidak ada. Tetapi saya mohon kepada masyarakat di luar sana untuk sebelum menerima berita itu, siasatlah dulu. Sekarang ini internet, kemajuan IT ini ada. Setiap pemimpin
Di dalam internet itu sendiri dia punya background, latar belakang beliau, sama ada dia pemimpin politik atau artis. So saya minta kepada mereka di luar sana, cari maklumat, kenali Datuk Peter. Sebab kalau mereka mengenali, sudah pastinya mereka akan tahu siapa sebenarnya Datuk Peter. Dan sudah pastinya apa yang mereka cakap yang tidak baik tentang Datuk Peter ini akan terjawab dengan sendirinya. Sebab Datuk Peter ini, dia ini seorang yang pemimpin yang tahu apa yang diperlukan. Kalau dalam keadaan dia terpaksa berkeras, dia memang keras. Orangnya tetap memang keras. Tetapi dalam situasi lain, itulah saya bagi tahu tadi, yang kadang-kadang kalau menyentuh kehidupan orang kampung, dia sampai menitiskan air mata. So pemimpin begini seharusnya kita angkat, seharusnya kita dukung, kita sokong untuk supaya beliau lebih memberikan bantuan, sokongan, sama dari segala segi, karena beliau yang kita tahu sekarang ini merupakan seorang menteri. Jadi sudah sepatutnya, sudah semestinya, dan sudah sebaiknya kita ini di peringkat kampung ini, pendalaman ini seharusnya meminta tolong. Bukan kita pula yang menjatuhkan beliau, sebab kita tahu sekarang ini, sebelum ini pun banyak pemimpin-pemimpin KDM yang menjadi menteri tetapi tidak ada yang mereka buat. Tidak ada yang mereka bantu kepada rakyat. Tetapi berlainan dengan yang berhormat Datuk Peter ini, baru lebih kurang 2 tahun menjadi menteri, tetapi sudah banyak sumbangan yang beliau berikan kepada masyarakat kampung terutamanya. Jalan-jalan yang sekarang, yang dulunya sangat teruk, atas tindakan cepat dan keprihatinan beliau, jalan-jalan tersebut sudah semua baik. Dan banyak lagi kemudahan-kemudahan asas yang secara spontan beliau meluluskan ataupun memberikan kepada masyarakat kampung jika sekiranya beliau melihat itu satu keperluan. Cukup banyak apa yang telah beliau buat, khususnya kepada anak-anak muda. Ada beberapa contoh lah yang saya boleh kongsikan di sini, khususnya dari segi sukan. Dari sukan, kalau sebelum ini tidak ada satupun orang yang mampu membuat satu tim, satu pasukan yang boleh bersaing atau bertanding di peringkat nasional. Tapi beliau, Mas Said, hanya sebagai presiden KDM, beliau telah membuat satu kejutan, bukan saja di negeri Sabah tapi di Malaysia, di mana beliau buat satu tim yang dinamakan KDM Malaysia yang telah bertanding di peringkat nasional, yaitu Piala Liga FM. Dan sampai sekarang inilah juga beliau masih meneruskan usaha-usaha, khususnya dalam sukan bola sepak, di mana beliau sekarang ini menjadi presiden kepada bola sepak, Persatuan Bola Sepak Sabah, SAFA. Selain daripada itu, dari segi kesenian, khususnya dari segi bidang nyanyian, saya bercakap sebelum beliau menjadi menteri. Beliau adalah orang satu-satunya orang yang membuat juga satu pertandingan nyanyian KDM Idol, dan dia melibatkan seluruh daerah negeri Sabah. Dari segi hadiah bukan juga orang bilang bukan yang kecil-kecil, dia yang paling tinggi, 100.000 tidak silap saya. Lepas itu Ratu Cantik juga masa beliau jadi sebelum jadi menteri, dia sudah sebenarnya ada pertandingan ataupun dia menganjurkan untuk ngadau Ratu Irau. Ini sebenarnya semua beliau ambil ini untuk menghargai bakat anak-anak muda yang kebanyakannya berada di luar bandar.
Selain daripada itu, dari segi pendidikan juga beliau tidak kurang. Hebatnya membantu. Sebab yang saya tahu, beliau telah menghantar begitu ramai anak-anak muda dari Sabah, khususnya dari pelosok negeri Sabah ke Semenanjung untuk belajar dari tidak silap oil and gas, yang mana semua kos itu ditanggung oleh pertubuhan KDM beliau sendiri. Nah ini juga orang bilang beliau melihat dan beliau rasa sangat prihatin kepada keperluan masyarakat luar bandar, khususnya anak-anak muda. Karena apa yang kita tahu, jikalau sendiri yang ingin berkursus seperti yang ditaja oleh beliau, kira dia akan memakan perbelanjaan yang bukan sedikit. Jadi inilah istimewa beliau. Dan sampai sekarang, sehingga hari ini, beliau masih lagi dengan sifat beliau prihatin, masih lagi sifat beliau yang suka membantu, terutama sekali luar bandar, masyarakat luar bandar, dan juga anak-anak muda di luar bandar ini. Dengan orang bilang, apabila sekarang ini beliau menjadi pengurusi Pesta Menuai Peringkat Negeri, beliau menaikkan hadiah-hadiah, sama ada di peringkat Sukandoi maupun Undung Adau. Karena beliau tahu keperluan hadiah-hadiah tersebut dinaikkan karena kos yang digunakan, yang terpaksa digunakan oleh itu peserta itu sendiri sangat tinggi, dan beliau melihat itu sebenarnya. Dan inilah cara pemimpin yang orang bilang tahu apa keperluan. Walaupun kadang-kadang tindakan beliau tidak populer, tetapi sebenarnya tindakan beliau ini memberikan lebih banyak kebaikan kepada masyarakat. Saya pikir beliau ini kalau mudah-mudahan masih menjadi menteri, makin akan banyak lagi lah yang beliau buat untuk masyarakat kampung, luar bandar, anak-anak muda, dan bukan saja di kalangan KDM, tetapi di kalangan bangsa-bangsa lain juga. Sebenarnya beliau ini turut ambil perhatian. Ya, tidak semestinya dia KDM, dia akan itu saja dia bantu, tidak. Walaupun dia presiden KDM, tetapi sebenarnya banyak bantuan-bantuan yang beliau berikan dari dulu sehingga kini. Komen saya tentang gaya kepemimpinan Dato' Peter Anthony bolehlah diungkapkan seperti sebuah pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak cinta. Dalam bahasa dusun, ana pokok tutun au keginawa. Itulah ungkapan yang sesuai untuk merungkai gaya kepemimpinan beliau. Beliau merupakan pemimpin KDM yang baru muncul, di mana beliau baru muncul dalam pilihan raya pada PRU 14, tetapi sudah berjaya menempatkan sebaris dengan tokoh-tokoh pemimpin KDM yang sudah lama berada dalam kancah politik negeri Sabah. Dengan munculnya tokoh muda yang baru seperti Yang Berhormat Dato' Peter Anthony akan memberi cahaya, seperti orang putih kata light at the end of the tunnel, ke arah penyatu paduan masyarakat KDM di negeri ini. Karena kalau dilihat, beliau ini mempunyai ciri kepemimpinan yang baru, lain daripada lain nih. Yang kita boleh lihat, beliau ini adalah seorang pemimpin yang progresif. Kalau ada masalah itu dengan serta-merta diselesaikan. Ini masukkan ini, dia minta ini wiging ini. Wiging 1.6 million. All road. Kedudukan Sum berapa puluh tahun tidak mempunyai dewan sendiri. Jadi inilah antara yang menyedihkan bagi kita. Pemimpin datang dan pergi, berapa orang pemimpin di sini, berapa orang parlimen di sini, apa yang mereka telah buat.
Jadi pada hari ini saya memutuskan serta-merta pembinaan Dewan Perwakilan. Lebih aktif. Kalau dahulunya pemimpin-pemimpin KDM ini dia suka di pejabat ataupun di kursi, beliau sentiasa berada di lapangan untuk menyelesaikan masalah. Beliau ini juga adalah seorang yang jujur, di mana kalau dia katakan dia akan laksanakan, beliau dengan sepenuh hatinya akan melaksanakannya. Dan juga beliau ini pemurah. Kalau kita lihat dalam lawatan beliau di mana-mana, apabila beliau melihat terutama sekali golongan yang kurang bernasib baik, beliau dengan ringan tangan memberi sumbangan dengan serta-merta tanpa melalui protokol. So inilah keistimewaan ataupun ciri-ciri yang begitu istimewa kepada pemimpin ini, di mana lain daripada yang lain. Rakyat Sabah mahukan perpaduan dan juga kestabilan politik. Kalau politik ini stabil, maka kehidupan rakyat Malaysia, terutama sekali di negeri Sabah ini, akan bertambah makmur. So itulah yang kita akan impikan. Ia bukannya mudah, tetapi tidak mustahil untuk dicapai. Ia perlukan ketulusan, kejujuran, dan tidak ada prasangka di kalangan masyarakat. Dan di samping ianya juga memerlukan pemimpin yang benar-benar ikhlas, berjiwa rakyat, dan mengutarakan janji seperti orang putih bilang, walk the talk. Kalau kita boleh mencapai 50%, ianya suatu petanda yang baik menuju ke arah kejayaan. 60% pencapaian yang baik, 80% suatu kejayaan yang besar, dan agak mustahil untuk mencapai 100% kecuali mukjizat terjadi, tapi tidak mustahil untuk dicapai.